Okay, hari ni Alung nak share bagaimanakah cara untuk menjadi baik. Okay, bagaimana kita nak jadi baik? Okay. Kita kena palingkan cinta dari yang tidak baik kepada mencintai perkara yang baik. Hati manusia ni dia tak boleh mendapat kebaikan kecuali dia berpaling daripada perkara-perkara yang tidak baik kepada perkara-perkara yang baik. Walaupun yang memberi nasihat tu adalah seorang rasul, sekalipun kalau hati dia tu dia tak mau berpaling kepada tidak baik kepada baik, dia tidak akan dapat boleh menerima ajakan ataupun agama yang dibawa oleh Nabi ataupun Rasul. Jadi kata kunci dia tu, dia sendiri kena berpaling daripada mencintai tidak baik kepada mencintai yang baik. Okay, dalam Al-Quran surah Fusilat ayat 17. Allah kata, cerita tentang kaum Thamud. Adapun kaum Thamud, maka kami beri petunjuk kepadanya, lalu mereka mengutamakan kesesatan dari hidayah petunjuk. Mereka pun disambar oleh petir azab yang menghina dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Jadi kat sini kami ni merujuk kepada Allah. Allah dah bagi dengan jelas petunjuk, dia dah ajar dah. Petunjuk ni untuk memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada mereka. Tapi mereka ni tak mau juga. Tak mau terima apa yang Allah ajar tu. Jadi ini membuktikan kalau hati dia tu tak mau berpaling daripada mencintai tidak baik kepada baik, dia tidak akan dapat anjuran. Dia tidak boleh menerima, dia tidak akan dapat menerima anjuran dan petunjuk daripada Allah. Dia orang ni bukan berpaling disebabkan petunjuk tu tidak baik, yang petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu tidak baik. Sebenarnya baik, tapi dia orang tolak sebab dia orang jantung hati dia orang tak mau berpaling daripada yang tidak baik kepada yang baik. Jadi dia mengikut kemahuan seseorang tu. Sebab manusia ni Allah dah ilhamkan dua jalan, satu jalan baik dan satu jalan tidak baik. Jadi automatik, sama ada dia bukan Islam ataupun Islam, dia automatik ada ilham ni, sama ada ilham yang baik ataupun ilham yang jahat. Jadi daripada jantung hati dia tu, dia sendiri kena berpaling kepada yang tidak baik dan menuju kepada kebaikan. Jadi apakah cara bagaimana untuk mengatasi penyakit jiwa ni? Dia adalah salah satu penyakit jiwa, iaitu penyakit jantung hati rohani. Jadi Allah kata salah cara untuk merawat masalah jantung, penyakit jiwa ni yang tidak mahu berpaling kepada tidak baik kepada baik adalah dengan mengikhlaskan diri kepada Allah. Surah Yusuf ayat 24. Allah cakap, dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Jadi cerita ni dia bagi pengajaran kepada kita bahawa manusia tu Allah dah bagi kat dia ilham dua jalan, sama ada baik jalan baik dengan tidak baik.
Jadi dia diberi pilihan. Jadi dia mampu untuk memilih. Daripada jantung hati dia tu, apabila dia pilih untuk kebaikan, dia berpaling kepada keburukan, dia pilih kepada kebaikan, Allah akan pimpin dia kepada kebaikan. Jadi Nabi Yusuf ni dia berjaya menghadapi ujian tu disebabkan hati dia hati dia berpaling kepada yang tidak baik kepada baik. Dia mahu. Jadi kat sini kata kunci dia, Nabi Yusuf ni dia termasuk hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan diri kepadanya. Ikhlas ni macam kemarin kita belajar, dia mempunyai elemen-elemen yang perlu dilengkapi supaya mewujudkan keikhlasan tu. Elemen yang pertama, salah satu elemen dia adalah berserah diri. Jadi apabila kita berserah diri, dia akan timbul keikhlasan. Dan daripada keikhlasan tu, dia akan membuatkan jantung hati kita menjadi gerun takut. Apabila gerun takut tu timbul daripada keikhlasan tu, automatik kita punya hawa nafsu akan terhapus dengan sendirinya tanpa diubati. Jadi kenapa orang tu dia memilih jalan yang tidak baik? Sebab dia ingin memenuhi nafsunya. Jadi untuk merawat penyakit hati ni, dia kena mengikhlaskan diri kepada Allah, supaya dia dapat berpaling sepenuhnya daripada tidak baik kepada baik. Lepas tu Allah sambung lagi. Surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembayang dengan tekun. Sesungguhnya sembayang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih baik, lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jadi selepas kita mengikhlaskan diri kepada Allah, kita pun kena mendirikan solat. Sebab solat tu dia akan mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Tapi macam mana pula kalau kita solat, kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar tersebut? Tu Allah kata apa? Allah kata, segeralah minta ampun kepadaku dan kembalilah kepadaku. Aku adalah Tuhan yang maha menerima taubat, maha pengampun lagi menerima taubat. Jadi macam itulah. Tetap mendirikan solat walaupun kita kadang-kadang ada terbuat dosa tu, tapi tak apa, Allah memberi ruang untuk kita bertaubat, iaitu daripada dia beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Untuk mendapatkan taubat tu kita kena berusaha lah. Jangan game Allah tahu. Game. Okey, itu saja untuk hari ini. Susah kat kalau tak ada budak-budak ni kan. Dia macam tak boleh nak communication. Sebab seorang-seorang. Betul lah. Okey, kesimpulan hari ini. Hari ini kita belajar bagaimana untuk menjadi baik. Jadi dia nak jadi baik adalah atas kemahuan diri kita. Kita diberi peluang oleh Tuhan untuk memilih jalan yang telah diilhamkan olehnya sendiri. Tengok betapa adilnya Tuhan, sebab dia bagi kita pilih. Tak mana kita nak pilih jalan kanan ataupun jalan kiri. Jadi untuk kesimpulan hari ini, untuk rahsia untuk menjadi baik adalah kita kena palingkan cinta kita tidak baik kepada mencintai benda yang baik. Itu sahaja. Jadi dalam proses untuk mengekalkan pemilihan kebaikan yang kita dah pilih tu, kita perlulah ikhlas. Dan ikhlas ni salah satu elemen dia adalah berserah diri kepada Allah, dan pada yang masa yang sama mendirikan solat dan mohon keampunan dan pertolongan kepada Allah.
Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okay, baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.